Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Baiklah, pada hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita bagi subjek Bahasa Melayu. Baiklah, kita masih lagi di bawah tema 4 iaitu tema perpaduan dan di bawah unit 10 iaitu toleransi, kukuhkan perpaduan. Baiklah, sekarang murid-murid boleh bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dan alat tulis masing-masing. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut ataupun sebelum kita masuk kepada topik pembelajaran kita pada hari ini, kita akan tengok dahulu standard kandungan kita pada hari ini ialah 2.1 asas membaca dan memahami dan 5.2 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran kita 2.1.2 membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami petikan. Dan 5.1.4 memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks iaitu kata bilangan. Okey, baiklah, objektif kita pada hari ini ataupun apa yang murid akan capai pada hari ini untuk pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran murid akan dapat membina sekurang-kurangnya 5 ayat menggunakan kata bilangan dengan betul. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar berkenaan tata bahasa iaitu kata bilangan di bawah kemahiran membaca. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, cikgu nak tanya, murid-murid dalam kelas cikgu ni semua dah boleh mengira ke? Ya, mesti dah boleh kan? Ya, cikgu tahu murid-murid cikgu semua pandai-pandai belaka. Okey, baiklah, kita akan belajar berkenaan kata bilangan di bawah tajuk Sukaneka Perpaduan. Baiklah, sekarang sebelum kita pergi dengan lebih lanjut ataupun sebelum kita buka buku teks kita, cikgu akan terangkan apa dia kata bilangan. Okey, apa dia kata bilangan ni murid-murid? Kata bilangan ialah kata yang menyatakan bilangan atau jumlah sesuatu. Okey, jadi kata bilangan ni dia menyatakan bilangan atau jumlah sesuatu. Okey, jadi kata bilangan ni terbahagi kepada 6 jenis. Iaitu yang pertama, kata bilangan tentu, kata bilangan tidak tentu, kata bilangan himpunan, kata bilangan pecahan, kata bilangan kedudukan dan kata bilangan pisahan. Okey, jadi nanti cikgu akan terangkan satu persatu apa dia kata bilangan tentu ni, macam mana kata bilangan tidak tentu, apa pula kata bilangan himpunan. Okey, nanti kita pergi satu persatu ya. Okey, jadi kita tengok kepada kata bilangan tentu. Okey, apa dia kata bilangan tentu? Kata yang digunakan untuk menyatakan bilangan yang tentu atau yang tetap. Okey, jadi kata bilangan tentu ni bilangan dia tetap. Dia dah tentukan berapa-berapa bilangan dia. Okey, contoh kata bilangan tentu ialah 1, 2, 10, 600, 30,000 dan sebagainya. Maksudnya di sini kata bilangan tentu ni bilangan dia dah tetap. Jadi kita dah tahu dah bilangan dia. Dia dah sebut dah 1, 2, 10, 600, 75. Dan sebagainya. Okey, contoh ayat bagi kata bilangan tentu yang pertama, Ganesh membeli 3 buah buku cerita. Okey, dalam ayat ni mana dia kata bilangan tentu? Mana? Ya, betul. 3 ni kata bilangan tentu. Okey, yang kedua, kita tengok yang kedua. Seramai 500 orang tetamu dijangka hadir ke majlis itu. Okey, dalam ayat kedua mana dia kata bilangan tentu? 500. Okey, bagus murid-murid. Ini kata bilangan tentu. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata bilangan tidak tentu. Okey, kita tengok kata bilangan tidak tentu ialah kata yang digunakan untuk menyatakan bilangan yang tidak tentu atau yang tidak tetap. Okey, kalau tadi kata bilangan tentu jumlah dia tetap atau dah ditentukan. Ya. Tapi sekarang kata bilangan tidak tentu ialah
kata bilangan yang tidak tetap. Okey, contoh beberapa, seluruh, sesetengah, para. Kalau beberapa ni kita tahu ke berapa jumlah dia? Tak tahu kan? Beberapa ni dia untuk memudahkan kita faham. Okey, beberapa. Jadi kita tahu dia mestilah lebih daripada satu. Okey, seluruh, sesetengah, para ni semuanya kata bilangan tidak tentu. Okey, contoh ayat yang pertama, Leman mempunyai beberapa ekor kucing. Dalam ayat ni mana dia kata bilangan tidak tentu? Beberapa. Okey, bagus. Okey, yang kedua, para pengunjung beratur untuk membeli tiket. Okey, mana dia dalam ayat ni? Mana dia kata bilangan tidak tentu? Para. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok kata bilangan himpunan. Apa dia kata bilangan himpunan? Kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara himpunan. Okey, jadi kata bilangan himpunan ni ialah kata bilangan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara himpun. Dia himpunkan kata bilangan tersebut. Okey, contohnya kedua-dua, berpuluh-puluh, berguni-guni, beratus-ratus. Tengok dia himpunkan kan? Okey, jadi contoh ayat dia yang pertama, beratus-ratus orang sedang membanjiri stadium itu. Okey, dalam ayat yang pertama mana dia kata bilangan himpunan? Ya, beratus-ratus. Okey, yang kedua, kedua-dua orang perompak telah berjaya ditangkap malam tadi. Okey, mana dia kata bilangan himpunan? Kedua-dua. Okey, pandai anak murid cikgu. Seterusnya, kita tengok kata bilangan pecahan. Okey, apa dia kata bilangan pecahan? Ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara pecahan. Okey, contoh dia setengah, separuh, sepertiga dan suku. Okey, jadi ni merupakan semuanya pecahan. Kata bilangan pecahan. Okey, contoh ayat yang pertama, cikgu malam memberikan separuh kek yang dibeli kepada jirannya. Okey, dalam ayat ni mana dia kata bilangan pecahan? Separuh. Okey, kita tahu separuh ni banyak mana? Sebahagian. Kalau kita ada sebiji kek, kita belah separuh, kita bagi kepada jiran. Maksudnya separuh. Okey, yang kedua, Nazri dan keluarganya telah bertolak ke Melaka setengah jam yang lalu. Dalam ayat ni mana dia kata bilangan kata bilangan pecahan? Setengah, betul. Okey, bagus. Okey, sekarang kita pergi kepada kata bilangan kedudukan. Okey, kata bilangan kedudukan ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara urutan atau giliran. Okey, kata bilangan kedudukan ni boleh juga dikatakan kata bilangan tingkat. Dia lebih kepada urutan berturut-turut ataupun mengikut giliran. Okey, contohnya pertama, kedua, ke-10. Okey, contoh ayat dia, Wani mendapat tempat kedua dalam pertandingan bercerita. Okey, mana dia? Kata bilangan kedudukan. Kedua. Okey. Yang kedua, ayat yang kedua, Salim mendapat tempat ke-10 dalam lomba lari. Dalam ni mana dia? Kata bilangan kedudukan. Ke-10. Okey, bagus. Okey, baiklah. Seterusnya. Okey, kita tengok pula kata bilangan pisahan. Kata bilangan pisahan ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara terpisah. Okey, contohnya ialah setiap, tiap-tiap, masing-masing. Okey, contoh ayat. Yang pertama, setiap petang Pak Halim membawa cucunya bersia-sia di taman permainan. Dalam ayat ni mana dia kata bilangan pisahan? Setiap. Okey. Okey, yang kedua, sila beratur di tepi kelas masing-masing. Okey, ayat yang kedua mana kata bilangan pisahan? Masing-masing. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok buku teks kita, buku teks Bahasa Melayu halaman 68. Okey.
Sebagaimana tajuk kita iaitu kata bilangan, itu sukaneka perpaduan. Okey, sekarang kita tengok gambar dalam buku kita ni. Ada gambar apa ni? Aktiviti apa? Aktiviti sukaneka. Okey, sekarang kita baca ya petikan dalam buku kita. Okey, murid-murid tahun 3 Angsana menyertai sukaneka. Cikgu Hadif membahagikan murid-murid kepada 3 kumpulan. Kumpulan tersebut terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, cikgu baca yang dalam kotak ini pula ya. Acara bermula. Saiful berjaya memasukkan separuh bilangan bola ke dalam bakul. Jiva membantu William mengutip beberapa biji bola yang terkeluar. Kedua-duanya mengutip bola dengan pantasnya. Saiful memberikan sokongan untuk menaikkan semangat mereka. Okey, akhirnya kumpulan Saiful berjaya mendapat tempat pertama. Okey, sekarang dalam petikan yang kita baca tadi, murid-murid ada dapat kenal pasti tak? Ada tak kata bilangan dalam petikan ni? Ada? Ya, betul, ada. Okey, yang pertama, apa yang kata bilangan apa yang murid-murid nampak? Tiga. Okey, 3 ni kata bilangan apa? Kata bilangan tentu. Macam cikgu dah terangkan tadi, kata bilangan tentu ataupun tetap ni maksudnya dah tetap, ditetapkan 3. Okey, seterusnya kata bilangan yang seterusnya yang murid-murid dapat lihat ialah separuh. Okey, separuh ni kata bilangan apa? Pecahan. Okey, bagus. Okey, yang seterusnya kata bilangan beberapa. Beberapa ni kata bilangan apa? Kata bilangan. Okey, kalau yang tadi tentu, sekarang yang kita tidak tahu beberapa ni apa. Tidak tentu. Okey, bagus. Okey, seterusnya kedua-dua. Kedua-dua ni kata bilangan apa? Dia himpunkan ni. Kata bilangan himpunan. Okey, bagus kan? Yang terakhir, pertama kata bilangan apa? Yang cikgu cakap ikut giliran tadi ataupun urutan tadi. Kata bilangan kedudukan. Okey, bagus. Okey, kalau murid-murid dapat perhatikan di sini, kita perlu bina ayat untuk gambar ini. Okey, dalam gambar ini ada banyak ya, kita boleh bina ayat. Okey, contohnya yang kita tengok cikgu ni sedang buat apa? Sedang memegang apa? Memegang gelung rotan. Okey, dalam ayat yang kita nak bina, kita mesti masukkan sekali kata bilangan. Okey, contoh yang pertama, kita boleh bina ayat. Okey, kita tengok cikgu dia buat apa? Pegang gelung rotan. Berapa ada gelung rotan dia pegang? Ada 2 gelung rotan. Okey, jadi macam mana kita nak bina ayat dia? Okey, kita bagi nama untuk cikgu ni. Cikgu apa ni? Okey, kita bagi nama Cikgu Roslan lah. Okey, Cikgu Roslan memegang berapa? 1, 2 gelung rotan. Mudah je kan? Okey, selain tu kita boleh buat ayat apa? Okey, untuk murid yang sedang buat apa ni? Sedang bawa bola kan? Macam mana kita nak buat ayat dia? Kita bagi nama Nazri. Okey, Nazri membawa. Okey, berapa jumlah bola dalam bakul ni? Kita boleh kira tak? Okey, kalau tak boleh kira, kita kena guna apa? Kata bilangan apa? Kata bilangan tidak tentu. Jadi, Nazri membawa beberapa biji bola di dalam bakul. Okey, boleh. Okay, jadi ini contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan gambar. Okey, untuk murid lagi 2 orang murid ni, kita boleh juga bina ayat yang lain. Okey.
Baiklah, jadi tugas murid-murid ialah murid-murid perlu melengkapkan ayat dengan kata bilangan berdasarkan gambar. Okey, kalau kita tengok di sini gambar berkenaan aktiviti 3 orang murid sedang mengemas bilik apa ni? Bilik pendidikan kesenian. Okey, jadi murid-murid perlu mengisi tempat kosong menggunakan kata bilangan yang paling sesuai. Okey, macam kita dah belajar tadi, terdapat 6 jenis kata bilangan. Okey, contoh-contoh dia tu, contoh kata bilangan. Okey, kita tengok yang pertama ya. Kiran, Imran, Likiang dan Kiran membantu Cikgu Suhailai di bilik pendidikan kesenian. Mereka mengemas dan menyerbaki alatan bersama-sama. Kiran membantu Imran mengeluarkan alatan daripada almari. Dia mengeluarkan batang berus lukisan dan gulung kad manila. Okey, jadi apa yang kata bilangan apa yang paling sesuai kita letak di sini? Dia mengeluarkan batang berus lukisan. Okey, kita tengok batang berus lukisan dia. Ada berapa? Kita boleh kira tak berapa batang berus lukisan dia? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi ada 5 batang. Okey, sebab berus lukisan ni kita boleh kira ataupun tetap dah tentu dah jumlah dia berapa. Jadi kita boleh terus je tulis 5. 5 batang berus lukisan dan berapa gulung kad manila. Okey, murid-murid pengisi menggunakan kata bilangan yang paling sesuai. Okey, tugas murid-murid yang kedua ialah murid-murid tengok balik buku teks kita tadi. Okey, keluarkan kata bilangan yang telah kita sebutkan satu persatu tadi. Ada 5 kan dalam petikan yang kita baca tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, menggunakan kata bilangan ini. Okey, salin dalam buku latihan. Murid tulis dalam buku latihan dan murid-murid mesti membina ayat menggunakan kata bilangan ini. Okey, contoh yang pertama. Okey, tulis 3. Okey, kita nak buat ayat apa? Okey, tak kisah. Ayat tentang apa-apa sahaja. Boleh tulis. Yang penting murid-murid faham ayat tu. Dan yang penting murid-murid buat sendiri ayat itu. Okey, contoh yang pertama ya, 3. Kita nak buat macam mana berkenaan 3 ni? Perkataan 3. Contohnya ayat kita boleh bina Amirul memelihara 3 ekor kucing. Mudah kan? Senang sahaja. Jadi murid-murid boleh tulis dalam buku latihan, okey, berdasarkan 5 kata bilangan ini. Jadi setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu minta maaf kerana terdapat kesulitan yang berlaku pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa minggu hadapan dalam Google Meet. Okey, sekian sahaja dari cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.